Assalamualaikum, nama saya Nur Syafrika binti Abdul Ali, nombor metrik 261582. Kumpulan kami ditugaskan untuk menyiapkan satu tugasan secara berkumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. 3 orang ahli kumpulan kami terlibat dengan sesi temu bual bersama ketua kampung bagi mengupas isu-isu yang timbul di kampung mereka sepanjang tempoh pandemik. Perintah Kawalan Pergerakan merujuk kepada tindakan pencegahan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap pandemik coronavirus yang telah terjadi di negara ini. Oleh itu, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan bagi mengurangkan jangkitan ini kepada rakyat di seluruh negara. Isu yang terjadi di kampung-kampung yang telah menjalani sesi temu bual bersama 3 orang ahli kumpulan kami, rata-rata daripada kampung mereka mempunyai masalah dari segi sosial ekonomi, di mana penduduk tiada pekerjaan bagi menyara ahli keluarga mereka dan diarahkan berhenti dari pekerjaan mereka di bandar. Tidak kurang juga dengan kegiatan penagihan dadah yang dianggap sebagai lumrah kehidupan di kawasan mereka kerana tempat mereka sangat dekat dengan sempadan Thailand dan ianya sangat mudah untuk didapati. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alihani binti Muhammad Asri, nombor metrik 261660. Seterusnya saya akan mengulas serba sedikit tentang hasil perbincangan temu bual bersama dengan penghulu kampung Kedat Rantau Panjang, iaitu Syed Abu Bakar bin Syed Muhammad Noor. Jadi hasil daripada temu bual ini terdapat pelbagai masalah dan isu baik dari segi sosial ataupun ekonomi. Antara isu yang paling utama yang berlaku di kampung ini sepanjang PKP adalah isu penyeludupan. Namun, isu penyeludupan ini bukan sahaja berlaku sepanjang PKP, malah ia juga berlaku sebelum PKP lagi. Hal ini dikatakan demikian kerana kampung Rantau Panjang ini merupakan sempadan antara negara Thailand dan juga Malaysia. Jadi penduduk telah menganggap bahawa kedudukan kampung yang berdekatan dengan sempadan telah memudahkan mereka untuk melakukan kerja-kerja seperti kegiatan penyeludupan ini. Kononnya kegiatan ini merupakan sumber pendapatan mereka untuk mencari rezeki. Saya juga telah diberitahu bahawa isu penyeludupan air ketum juga merupakan salah satu masalah yang telah berlaku di kampung Kedat sepanjang PKP. Namun, isu ini juga bukan hanya berlaku sepanjang PKP, malah ia berlaku sebelum daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku. Selain itu, antara masalah yang diketengahkan adalah penduduk yang telah ingkar dengan arahan PKP, iaitu mereka telah keluar secara beramai-ramai ke tempat umum. Selain itu, isu yang berlaku di kampung Kedat Rantau Panjang yang seterusnya adalah isu kenaikan harga barang runcit, di mana peniaga-peniaga di kampung Kedat telah menggunakan peluang sepanjang PKP ini untuk menaikkan harga barang jualan mereka kerana barangan pada musim ini adalah sangat terhad. Jadi mereka telah mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang dan menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada kebiasaannya. Bukan itu sahaja, selain daripada aspek sosial, terdapat juga masalah dan isu yang timbul di kampung Kedat Rantau Panjang daripada aspek ekonomi,
Hari ini dikatakan demikian kerana penduduk tidak dibenarkan untuk keluar bekerja sepanjang perintah kawalan pergerakan. Jadi perkara ini telah mendatangkan kebimbangan kepada penduduk dan juga masyarakat di Kampung Kedak Rantau Panjang kerana pendapatan mereka yang semakin berkurang ekoran daripada mereka yang tidak boleh keluar untuk bekerja dan mencari sumber pendapatan. Akhir sekali, melalui perbincangan ini juga, saya juga telah diberitahu tentang faktor berlakunya masalah dan isu-isu ini di Kampung Kedak Rantau Panjang, dan saya juga telah diberitahu tentang cara untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi itu sahaja hasil perbincangan temu bual saya antara penghulu Kampung Kedak Rantau Panjang. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kawan saya Ali Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Atirah binti Iman, nombor matrik 261785. Okey, untuk bahagian saya akan membincangkan tentang kampung saya. Nama kampung saya adalah Gucir 3. Dan Gucir ini terdapat 7 bahagian. Saya tinggal di kawasan ketiga. Okey, melalui hasil perbincangan temu bual, terdapat banyak kekangan untuk menghubungi ketua kampung pada pertama kali kerana ketua kampung yang sibuk dengan jadual yang lain dan disebabkan penularan COVID-19, penularan wabak COVID-19, komunikasi secara bersemuka juga tidak digalakkan. Dan ketua kampung telah menghubungi saya dan mencadangkan untuk membuat berkomunikasi secara atas talian, dan interaksi tersebut berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Terdapat banyak maklumat yang dikongsikan oleh beliau tentang kampung ini. Okey, majoriti penduduk di kampung ini adalah remaja, dan kampung ini berada di kawasan bandar. Jadinya kebarangkalian pendedahan untuk masalah sosial adalah sangat tinggi. Contohnya masalah sosial penagihan dadah atau merempit. Dekat kampung saya, penagihan dadah adalah masalah yang diutarakan kepada ketua kampung kerana kerana penglibatan remaja dan dewasa dalam menagih dadah, sama ada membeli ataupun menjual dadah tersebut. Banyak berita dan laporan diberikan kepada pihak media, namun disebabkan penglibatan masyarakat untuk mencegah masalah ini sangat kurang, jadi hasilnya tidak memuaskan, dan masalah ini masih lagi tidak selesai. Isu yang kedua adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ni adalah masalah yang biasa di kampung ini kerana ketua kampung menyatakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ada juga yang menelpon ataupun menziarah, melawati rumah ketua kampung untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan dengan bantuan ataupun keperluan yang diperlukan oleh penduduk kampung tersebut. Okey, setakat itu saja bahagian saya, dan saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya untuk meneruskan perbincangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Intan Syafira binti Nur Razlan, nombor matrik 262077, dan saya akan membentangkan tentang perbincangan temu bual saya, iaitu di Kampung Rantau Panjang. Saya telah mencari masa yang sesuai untuk menemu bual ketua kampung di Kampung Rantau Panjang, iaitu Encik Idris bin Ismail. Beliau merupakan ketua kampung di Mukim Rantau Panjang. Saya telah menanyakan sedikit sebanyak latar belakang beliau, di mana selain memegang jawatan sebagai ketua kampung, beliau juga telah membuka
gerai ataupun kedai makanan mi celup di bazar atau panjang. Saya juga telah menanyakan isu-isu dari segi ekonomi dan sosial yang berlaku di kampung atau panjang semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Okay, dari segi ekonomi, masalah atau isu yang timbul dari segi ekonomi ialah beliau mengatakan bahawa rata-rata penduduk di kawasan Rantau Panjang ini, penduduk di kampung Rantau Panjang ini tidak dapat berniaga seperti sedia kala kerana akibat daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini. Dan seperti mana yang kita tahu, seperti umum tahu, Rantau Panjang ni dia merupakan lubuk jualan ataupun tempat untuk mencari rezeki yang banyak, seperti menjual di bazar Rantau Panjang dan juga membuka kedai-kedai makanan Thailand. Okey, oleh sebab itu rata-rata penduduk di Rantau Panjang ini tidak dapat untuk berniaga akibat daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan dengan adanya Encik Idris bin Ismail mengatakan bahawa dengan adanya bantuan prihatin nasional daripada pihak kerajaan, ia sedikit sebanyak dapat menampung keperluan harian penduduk di kampung Rantau Panjang inilah. Okey, dari segi isu sosial yang berlaku di kampung Rantau Panjang pula, Ketua Kampung telah mengatakan bahawa semasa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, tiada sebarang isu yang berlaku seperti isu penagihan dadah, merempit air ketum dan kes pecah rumah, kerana semua dan rata-rata penduduk di Rantau Panjang tahu bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah perintah daripada pihak kerajaan sendiri, di mana ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan itu, kampung Rantau Panjang ini telah dikawal ketat oleh pihak polis, askar dan juga PGA. Dan semua penduduk tidak boleh keluar malam sesuka hati, dan sekiranya mereka melanggar Perintah Kawalan Pergerakan ini, secara langsung mereka akan terus pergi ke balai untuk disiasatkan. Okey, sebelum berlakunya PKP ini juga, Ketua Kampung Rantau Panjang ini telah mengatakan bahawa ada juga kes yang berlaku, isu sosial yang berlaku, seperti antara yang tersohor sekali ialah kes pecah rumah. Kes pecah rumah ini sangat menjadi-jadi di Kampung Rantau Panjang ini. Kes pecah rumah ini selalu terjadi pada lingkungan dalam pukul 2 hingga 2 ataupun 3 pagi. Ia menurut daripada Encik Idris bin Ismail inilah. Dan semasa tempoh PKP ini juga, kes ini semakin berkurangan, dan kes pecah rumah ini juga adalah isu yang selalu timbul di Kampung Rantau Panjang ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Khadidah Akila binti Azmi, nama matrik 261549. Hari ini saya nak membicarakan mengenai peranan pekerja sosial serta cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi di kampung Rantau Panjang. Antara peranan pekerja sosial adalah pekerja sosial ini memainkan peranan sebagai seorang pendidik yang mengajar penduduk di perkampungan kampung Rantau Panjang ini berkaitan dengan kemahiran hidup dan sosial, di mana penduduk ini akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konflik, mempelajari cara untuk menguruskan kewangan serta mempelajari cara untuk menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan baru. Di mana kita tahu kita tengah dalam tempoh norma baru, iaitu dalam tempoh PKP, di mana kita tak boleh melakukan apa-apa, tak boleh keluar, tak boleh pergi untuk mencari kewangan pun tak boleh, melainkan hanya sekiranya ada urusan penting saja. Dan dari situ pekerja sosial ini memberi pendedahan untuk mencari alternatif lain, kaedah lain untuk mencari semua kewangan, supaya penduduk di sini tidak terjejas dan masih mempunyai hasil pendapatan walaupun berada di rumah sahaja, iaitu dengan mengakukan perniagaan atas talian, di mana mereka ini boleh mendapatkan hasil yang lebih lumayan daripada sebelum ini. Kerana sepanjang tempoh PKP ini,
penduduk di kawasan perkampungan ini mereka lebih terbuka, lebih menggunakan platform media sosial ini untuk membeli belah, untuk membeli dan menjual produk makanan serta pakaian dan sebagainya, dan ia memudahkan serta memberi peluang kepada penduduk di kampung ini untuk mencari pendapatan sepanjang tempoh PKP ini. Serta peranan pekerja sosial pendidik ini juga dia memberi pendedahan kepada ibu bapa, iaitu tentang cara memberi ilmu ke ibu bapaan, memberi ilmu rumah tangga di mana ia dapat mendidik anak-anak mereka daripada menjauhi dan terjebak dengan aktiviti sosial. Boleh mendidik anak mereka daripada terjebak dengan isu-isu sosial seperti hamil anak lolika, ketum, penagihan dadah dan sebagainya. Solusi yang seterusnya adalah dengan bertindak sebagai empowerment atau memberi kuasa yang akan membantu penduduk di perkampungan tersebut dalam meningkatkan kefungsian personal, interpersonal, sosio-ekonomi serta politikal, iaitu pekerja sosial ini akan mempengaruhi penduduk di perkampungan ini untuk memperbaiki keadaan di situ melalui organisasi, melalui perbezaan jantina, umur, kaum dan sebagainya. Dan pekerja sosial ini akan mempengaruhi penduduk ini untuk mengubah diri mereka sendiri dalam meningkatkan keupayaan penduduk dalam menyelesaikan masalah mereka, seperti yang dimainkan oleh peranan pekerja sosial pendidik tadi. Okey, antara isu yang berlaku di kampung Rantau Panjang ini adalah isu ekonomi, iaitu di mana mereka ini tiada sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP ini, dan disebabkan itu cadangan yang telah diusulkan oleh kepada Tok Penghulu adalah untuk penduduk ini menjalankan perniagaan di atas talian, di mana mereka ni boleh menjual dan membeli produk barangan, makanan, minuman, pakaian, kecantikan dan sebagainya. Dan oleh itu, melalui perniagaan ini juga mereka boleh menghasilkan pendapatan dan meneruskan kelangsungan hidup mereka sepanjang tempoh PKP ini. Selain pada itu, walaupun mereka ini tiada pulangan modal atau tiada modal untuk meneruskan menjalankan perniagaan ini, mereka boleh memohon bantuan pinjaman perniagaan daripada Tekun, Mara, Amanah, iaitu mereka akan bayar kembali kepada organisasi atau kepada agensi yang menawarkan bantuan tadi secara bulanan. Malah penduduk di kawasan perkampungan ini juga mereka ni terlalu memilih pekerjaan, tidak mahu melakukan pekerjaan kampung di mana ia dapat menghasilkan pendapatan yang banyak. Dan oleh disebabkan itu, cadangan yang telah diusahakan juga adalah berkaitan dengan permohonan pekerjaan di syarikat perkhidmatan, di mana waktu tempoh PKP ini syarikat tersebut memerlukan ramai pekerja kerana mereka mendapat permintaan yang sangat tinggi. Syarikat yang tersebut adalah seperti JNT, Pos Laju, penghantaran makanan seperti Foodpanda, GrabFood. Oleh itu, cadangan-cadangan ini walaupun tidak banyak, sebuah sedikit juga dapat membantu masyarakat di perkampungan tersebut mengubah takut tentang keselamatan mereka dan anak-anak, kemungkinan anak-anak mereka terlibat dengan penagihan dadah itu juga. Dan seterusnya adalah jawatan kuasa kampung boleh membuat aktiviti yang berfaedah kepada penduduk. Contohnya aktiviti gotong royong, aktiviti pertandingan sukaneka atau pertandingan mengaji kepada golongan remaja. Manakala golongan wanita, mereka boleh menyediakan kelas menjahit, kelas memasak atau kelas membuat kek kepada golongan wanita. Dan melalui kelas-kelas tersebut, melalui aktiviti berfaedah tersebut, mereka boleh menambah pengalaman, dan setiap kemahiran yang dipelajari boleh digunakan pada masa hadapan untuk mereka, sama ada membina institusi sendiri ataupun menjalankan perniagaan mereka sendiri. Seterusnya adalah peranan ibu bapa. Okey,
ramai ibu bapa yang pentingkan kerjaya, mementingkan kerjaya mereka dan kurang memberi perhatian kepada anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka ni banyak menghabiskan masa dengan telefon dan lalai. Dan mentaliti ibu bapa di kawasan kampung ini adalah apabila anak mereka meningkat remaja, ibu bapa tidak boleh mengambil tahu tentang keberadaan ataupun tingkah laku anak-anak tersebut. Dan disebabkan itu pendedahan negatif, masalah negatif ataupun pendedahan isu sosial negatif kepada anak-anak mereka menjadi tinggi. Akhir sekali ada peranan kerajaan, di mana pihak kerajaan boleh menetapkan lagi undang-undang berkaitan dengan dadah di kampung ini, di mana pihak saya mencadangkan pihak polis boleh meronda di dalam kawasan kampung dan menangkap sesiapa yang berwas-was tingkah lakunya suspicious. Peranan pekerja sosial yang seterusnya ialah dengan menjadi fasilitator bagi menangani isu-isu di kampung yang mempunyai masalah ini. Pekerja sosial perlu memainkan peranan sebagai ketua di dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan atau dianjurkan di perkampungan tersebut dengan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada mereka agar matlamat yang ingin dikecapi tercapai. Pekerja sosial juga perlu menangani pelbagai bentuk personaliti dengan cara menyediakan atau memberikan kesempatan kepada penduduk untuk mengembangkan lagi cadangan perniagaan atas talian serta menyediakan atau memberikan kesempatan yang diperlukan oleh penduduk. Kemudian, pekerja sosial juga berperanan sebagai penyelidik dalam membantu penduduk di kampung-kampung tersebut. Pekerja sosial perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada untuk mengetahui agensi-agensi yang mampu untuk membantu penduduk kampung yang mempunyai masalah dari segi sosial maupun ekonomi. Pekerja sosial perlu pandai untuk menggunakan pengetahuan yang sedia ada seperti teori berkaitan dengan tingkah laku manusia, data kajian selidik iaitu kualitatif dan kuantitatif. Pekerja sosial perlu memantau dan menilai program-program yang diberikan oleh agensi-agensi serta mengumpul data supaya dapat membuat pengubahsuaian untuk meningkatkan program-program tersebut. Dalam menghasilkan penyelidikan pula, keperluan profesion untuk menghasilkan pekerja sosial yang tahu untuk mengendalikan penyelidikan yang berkaitan dengan praktik kerja sosial, kerana praktis kerja sosial adalah berlainan daripada sosiologi dan psikologi.